الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dihormati Malam Musi dan seluruh ahli jawatan kuasa surau, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih di atas jemputan pada pagi ini. Ingat tak ada tajuk namanya pejuang subuh. Pasal apa? Berapa ratus unit semua ni. Rumah 400. Nasib baik semua tak turun, tak celui. Kan? Jadi pejuang subuh tak kata lah macam ni lah pejuang. Kan? Tak apalah, dah kena bagi tajuk tu saya cakap tajuk tu. Saya ingin memulakan dengan suratul Isra, surah ke-17 ayat 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Sadaqallahul azim. Al-Isra surah ke-17 ayat 79. Yang bermaksud, dan sebahagian malam bangunlah kamu untuk bertahajud. Solat tahajud ni bagi para anbiya wajib. Kita sunatnya, tu yang banyak tak buat, saya sunat kan. Dan sebahagian malam bangunlah kamu bertahajud sebagai ibadah tambahan untuk kamu, untuk diri kita. Allah bukan ambil untung apa pun. Tapi untuk kita. Moga-moga Allah akan mengangkat kamu ke makam yang terpuji. Jadi ibadah tahajud ni memang hebat lah. Ya? Bila kita boleh tahajud. Jadi kalau orang yang biasa amal solat tahajud ni, insyaAllah dia boleh sembahyang jemaah subuh. Kecuali dia segan nak main surah tu cerita lain lah. Tapi kalau tahajud tak boleh nak maintain, susah sikit lah. Kalau dia selalu terkejut kan, atau terkejut dengan tahajud dekat bunyi sama jut-jut kan. Saya nak bagi tips. Macam mana nak memudahkan kita dapat bangun awal. Dalam surah ke-23 Al-Mu'minun pada ayat 51, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Ini dia dalil. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanlah kamu makanan yang baik-baik. Boleh bang? Yang baik-baik tu macam mana bang? Chicken chop dengan apa no? Sate kajang baik lah no? Chicken grill. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanlah kamu makanan yang baik-baik. Tak lagi dia ada sebab. Ayat ni turun di bulan Ramadan. Wa'malu salihah. Dan beramallah kamu dengan amal-amal soleh. Dengar elok. Apa yang kita makan dan kita minum, termasuk pendapatan yang kita bawa balik, ada kaitan dengan amalan. Kalau tak, Allah tak sebut, Allah tak turunkan benda tu dalam bulan Ramadan. Jadi Allah menyatakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama, makan makanan yang baik-baik. Baik-baik ni yang halal, bersih. Tapi kalau pendapatan kita tak baik, payah nak beramal. Dalam surah Al-Baqarah ayat 188, Allah sebut, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan, jangan kamu ambil
harta melalui cara yang batil. Faham tak? Pendapatan tak bersih ataupun hasil tak elok, jangan. Termasuk rasuah, tu tak elok lah tu. Rasuah, bagi rasuah, terima rasuah, dalam kategori ayat. Jadi bila kita makan benda yang baik, yang halal, tengok Allah sebut wa'malu salihah, baru kita ada kekuatan untuk beramal dengan amal-amal soleh. Percayalah. Kalau hasil pendapatan tak bersih, haram, kerja tempat-tempat yang tak mengikut apa Islamic compliance, percayalah. Balok lihat nak mengkit tahajud, aduh, lah tahajud tak apa sebab subuh 6 suku. Kalau kita bangun 5.45 pendan lagi, kan? Orang tanya tahajud ni time mana ustaz? Lah lagi tak masuk subuh, kan? Kalau subuh 6 suku, bangun pukul 6, ada 15 minit tahajud. Tapi kalau bangun pukul 6.45, itu terkejut, kan? Terkejut, takbir lah. Kan? Jadi ceritanya, punca yang boleh membantu kita bangun awal nak jadi pejuang subuh, tuan-tuan dan puan-puan, ialah makanan dan minuman atau pendapatan hasil kita bawa balik mai. Sebab tu dia Allah sebut, wahai Muhammad, makanlah kamu makanan yang baik-baik dan beramallah kamu dengan amal-amal soleh. Kita tak akan mampu nak beramal dengan amal soleh kalau punca pendapatan apa yang kita makan, kita minum tu tak bersih. Apatah lagi nak ingat ya Quran, tuan-tuan. Macam saya duk ingat ni. Oh, bukan senang. Surah sekian, ayat sekian, surah sekian. Macam Dr. Zakir Naik, no? Tak sama? Sama, no? 19 Oktober yang lalu, saya berjumpa dengan Dr. Zakir Naik di rumah dia. Sama-sama orang ingat Quran, okeylah tu. Kalau Syekh ni, dia tak mau terima. Ya? Saya pergi jumpa dia di Putrajaya. Dapat jumpa dia, sembang dia selama 20 minit. Orang heran, macam mana ustaz boleh pergi jumpa Dr. Zakir Naik? Saya kan sama level dengan dia, kan? Lebih kurang macam tu lah, kan? Aku tahu ustaz boleh cakap orang putih, awak tak boleh. Aku sekolah orang putih, I'm English educated, no problem for me to speak very fluent English, insyaAllah, God willing. Boleh kemai tau. Saya pernah ceramah dalam bahasa Inggeris pada orang bukan Islam. Baru-baru ni pun saya dijemput pergi pejabat, tengok tu ada non-Muslim tu, perempuan orang India. Jadi saya translate lah dalam bahasa Inggeris. Dia bagi tajuk tentang amanah, trust, kan? Itulah kita nak ambil peluang, ya? Tumpang orang bukan Islam ada depan kita untuk menyatakan kita, agama kita ni agama yang terbaik. Tak ada paksaan. Saya pun sebut there is no compulsion in religion. Ayat Quran, la ikraha fid din, Al-Baqarah 256. Lepas tu saya sebut juga dalam Quran, ajak kami, wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah. Al-An'am surah ke-6 ayat 108. Islam ajak kita jangan menghina sembahan-sembahan orang bukan Islam. Semua ada. Ayat ni merupakan religious tolerance, toleransi keagamaan. Surah ke-6 ayat 108 Al-An'am. Jangan hina, itu hak depa. Kira orang India tu perempuan tu, nama dia Umar tu. Dia bagi perhatian ceramah saya daripada mula sampai habis sejam. Tak mengantuk, tak apa, mungkin dia tertarik kan. Hak Melayu tu pakat lena habis. Tu yang aku heran tu. India ni dia jegin sebagai hadis. Kan? 2-3 kali juga. Dulu di majlis perbandaran ada Cina, ada India, ada doktor. Doktor tu habis-habis saya ceramah dengan my congrats, ustaz, very good apa dia kata lecture from you. Cuma I just wonder, you can speak very fluent English. Oh yes doctor, I'm English educated. Kan? Saya ni asal kat Kuala Melayu, sekolah orang putih. I was a banker before for 16 years. And then I switch profession. Saya masuk pondok Lanai, kemudian saya pergi juga Yaman. Bolehlah sikit-sikit. Gelaran saya UBB, Ustaz Besha-Besha.
Nah, jadi itu cerita puncanya. Apa yang kita makan dan apa yang kita minum termasuk pendapatan kita, ada kaitan dengan amalan. Saya kalau silap makan, saya tengok sehari 2 hari tu jadi malas nak beribadah, hafal ayat Quran tak masuk. Tapi kalau jaga makanan minuman, insya-Allah. Saya bukan payah hafal, Syekh. Beli ustaz kan? Nampak macam ustaz kan? Baru nak start. Baru nak start lambat lagi kan? Nah, dia memang betul tuan-tuan. Bila kita makan, hari ni kita tak boleh bagi alasan sebab produk Muslim ni banyak sangat. Tukang buat perubahan. Nah, hak tak dapat elok tu cerita lain lah, kan? Tapi kadang-kadang tak dapat elok pun kalau kita tak makan bukan mati. Ya tak? Tapi saya tengok diri saya, bila saya makan atau minum benda yang yang tak clear, dia ada kaitan dengan amalan kita. Nak bangkit berlihat, nak baca Quran, baru buka Quran, Syekh, menguap lah, tak baca lagi. Tengok dalam Quran, tengok kita. Tu punca makanan. Sebab tu saya kata tadi, dalam Islam ni, di mana agama kita ni agama yang cukup sempurna. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai'. Surah ke-16 di pertengahan ayat 89 Suratul Nahl. Dan kami turunkan Al-Quran, kata Allah, untuk menjelaskan segala sesuatu. Tengok dalam Quran, ada yang boleh makan, ada tak boleh makan. Tidak, Tuhan ajar, kan? Benda-benda haram, benda-benda tak boleh buat. Ni Islam. Tapi rugilah kalau kita yang mengaku Islam tak mau berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, rujukan utama kita dua sahaja, Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil Quran, surah An-Nisa, surah keempat, ayat 59. Saya nak baca sepenuhnya ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ayat ni penting. Ramai orang tak faham ayat ni. Tak, maaf, kadang-kadang pasal saya dengar sendiri abang dalam radio IKIM. Tahu tak IKIM? Institut Kekeliruan Islam Malaysia. Pasal saya dengar sendiri. Dekat-dekat pilihan raya tahun pilihan raya yang ke-13 dulu. Ustaz tu kata, inilah dalil Quran, kewajipan rakyat mematuhi pemimpin. Dia kata salah. Cuba kita dengar balik ayat. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah, wahai orang-orang beriman, taatlah kamu kepada Allah. Yang kedua, wa ati'ur rasul, taat kepada rasul. Pemimpin, wa ulil amri minkum, tak ada kataan ati'u untuk ulil amri. Saya merujuk kitab tafsir fi zilalil Quran, Syekh Qutb rahimahullahu ta'ala menyatakan jelas ketaatan mutlak hanya kepada Allah dan Rasul sahaja. Sebab itu perkataan ati'u tidak disandarkan kepada perkataan ulil amri. Pasal apa? Taat mutlak Allah dan Rasul. Pemimpin, ibu, bapa selain pada Allah Rasul tak mutlak. Apatah lagi kalau pemimpin ke ibu bapa mengajak kita buat sesuatu yang menyalahi syariat Islam. Nabi bersabda, ni baru nak baca hadis pula. Nanti dia ingat baca Quran, hadis tak baca pula. Hadis riwayat Imam Ahmad. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillahi azza wa jalla. Rawahu Imam Ahmad. Tidak ada kepatuhan kepada makhluk yang mengajak kita menderhakai Allah. Hadis ni sahih Imam Ahmad. Dia diriwayat dalam hadis riwayat Imam Muslim.
Kepatuhan ini Nabi kata innamat ta'atu fil ma'rufi. Hadis riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya ketaatan, kepatuhan hanya dalam perkara-perkara ma'ruf saja. Kau faham apa dia ma'ruf? Ma'ruf ni amalan-amalan yang dapat mendekatkan kita kepada Allah dikatakan ma'ruf. Mungkar, amalan-amalan yang menyebabkan kita jauh daripada Allah. Jadi kalau ibu ke bapa ke pemimpin suruh kita buat benda-benda yang ma'ruf, boleh taat. Tapi kalau benda mungkar, minta maaf. Benda-benda yang menyebabkan kita derhaka terhadap Allah, tak wajib dipatuhi. Kemudian Allah kata fa in tanaza'tum fi syai', maka apabila kamu bertelingkah di dalam sesuatu perkara, ini bukti. Rujukan kita Quran dan hadis. Farudduhu ilallah war rasul, maka kembalilah kamu merujuk pada Allah. Allah makna Al-Quran, Rasul makna sunnah. Apalagi Allah kata in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir, sekiranya kamu beriman pada Allah dan hari kemudian. Kemudian Allah bagi jaminan. Tapi Melayu bertegak, bukan Melayu Pulau Pinang, Melayu Kedah ni. Dah semua Melayu Pulau Pinang 2 kali 5. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Awak tegak sangat. Kalau kamu sudi untuk merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah, kata Allah, yang demikian itu adalah lebih baik, lebih elok kesudahannya. Kita tak mau Melayu berbalah tidak? Balah musi. Tak apa nak angguk apa. Ngantuk apa? Ni lah pejuang subuh. Kan? Tu yang jadi masalah. Berbalah sesama kita, orang bukan Islam duk tepuk tangan ke? Tuan-tuan tak pernah bimbang ke? Syekh anak apa? 2. Sab-sab. Kecil. Sayang tak ada anak? Sayang anak ke sayang mak? Dua-dua. Cuba tengok surah An-Nisa, surah keempat ayat 9. Allah berfirman, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Siapa tak tengok Quran, baca Quran tapi tak tengok. Allah suruh kita menaruh rasa bimbang, rasa takut terhadap zuriat yang bakal kita tinggalkan pada suatu hari nanti. Bagaimana masa depan dan keselamatan mereka. Sebab tu tuan-tuan semua punca-punca ni pasal punca makan minum tu jadi macam tu. Tak mau rujuk Quran, tak mau tengok hadis, tak yakin dengan Quran, ragu dengan hadis. Betul tak? Punca makan lah. Apa yang kita makan tu jadi apa? Jadi darah dagingan. Ada hadis, inna fil jasadi mudghatan idza salahal jasadu kullu wa idza fasada jasadu kullu ala wa hiya qalbu. Tu dalam jasad manusia tu ada segumpal daging. Bila elok daging ni, eloklah keseluruhan jasadnya. Bila daging ni tak elok, keseluruhan jasad tak elok. Ketahuilah itulah hati. Hati kita nak jadi baik macam mana abang? Panggil abang dia umur apa tu? Oh tak boleh panggil abang, panggil adik. Saya bukan tua pada abang kita, tapi senior sikit. Dia kaitan dengan hati. Hati nak jadi baik macam mana? Kalau yang kita makan, kita minum tak elok. Abang setuju tak? Macam tak setuju pun. Tak setuju saya nak balik. Dah lah aku mai awal tadi, aku tolong buka pula surau. Saya tak pernah lambat kak. Dalam kuliah-kuliah mana selalu saya awal. Itu disiplin yang saya amal puluhan tahun. Saya tak erti. Yang tak kena nak flight pukul 12.30. 10 nak pergi dah. Bukan jauh pun. Pukul 10 nak pergi dah. Kalau pergi awal pun kata tertinggal kapal terbang, saya bakar airport tu tak lagi. Tengok. Aku main sikit dengan awal. Lama dah tak naik kapal terbang. Kat 2 tahun lebih. Kalau tak dulu tiap bulan 6 tahun. Pergi mana pun naik kapal terbang. Sejak PKP tu. Pencak tu.
Jadi maknanya dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim tadi jelas. Punca hati. Kalau hati ni elok, nak hati tu nak elok. Macam mana kalau makanan tak elok? Setengah orang kata kak, kita jawab balik kat dia. Walaupun kami tak semayang, kami tak tutup aurat, hati kami baik, beruk. Saya cabar dia panggil hadis riwayat Abu Daud. Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hadis ni dalam kitab Riyadhus Salihin riwayat Imam Abu Daud. Apa dia maksudnya? Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat rupa paras kamu dan harta kamu. Abang handsome, sekali-sekali tengok tu tak buka mah nampak macam Salman Khan. Kalau buka-buka jadi Shah Rukh Khan abang. Kan? Yang ni Syahrilung, abang dia. Allah tak tengok sebab dia yang cipta kita. Rupa paras kita, harta kita. Kan? Ada manusia yang lahir ke dunia terus kaya, ada Sultan Brunei. Selain pada dia ada kan? Lahir kita kena usaha tiba-tiba jadi kaya. Allah tak pandang sebab dia bagi jadi kaya. Korun kaya tak? Kaya kan? Tapi akhirnya dia binasa tak? Dia binasa. Tak usah duk bangga lah dengan kekayaan, minta maaf. Mana-mana pun saya sebut, walaupun kita duit banyak, kadang-kadang duit tidak memberi manfaat. Tentang percaya, saya boleh baca saya ayat Quran insya-Allah beratus ke ribu, keluar surah sekian ayat sekian. Gifted. Ini God gifted, anugerah Allah kat saya. Suatu saya kerja bank dulu saya ada satu kemampuan yang tak ada pada orang lain, kemampuan mengingati nombor-nombor telefon cawangan Maybank di seluruh negara. Nombor telefon ni semua duduk dalam ni. Yang kedua, saya tak perlu rujuk lagi dia punya manual operation ni tentang komputer, macam mana nak buat silap tu, nak mana rectify macam mana, semua kat sini. Dia pun semua rujuk kat saya. Syarif, ni silap ni macam mana nak rectify ni? Okay, you use this code. Dia tahan tak tengok dah, hantarnya aku abang ni lah kan? Hantarnya aku dan tanya aku pula, awak tengok tak tengok? Macam tu juga. Typing branch what the number? Saya bagi. Han tak tengok dah, hantarnya aku handai sudah lah. Nasib lah. Odai dapat rumah Najib ke apa? Kan? Di situlah saya duduk tengok-tengok, pasal apa aku tak belajar Quran? Ni rahsia lah. Kan? Saya bukan hafiz dah. Bapa Hafiz lagi hebat. Tahu bapa Hafiz? Anak nama Muhammad Hafiz. Saya tak hafal Quran, tapi insya-Allah ayat-ayat Quran dalam ceramah-ceramah saya insya-Allah 99% saya ingat dengan izin Allah surah ke berapa, ayat ke berapa. Itu style saya. Sebab apa? Saya nak meyakinkan audiens saya bila saya bercakap ada fakta. Hari Jumaat baru ni sembahyang Jumaat di mana? Sungai Tirak. Depa kata sedap khutbah ustaz tu no. Ada sana no. Siapa dia? Depa tu sedap tu no. Siapa dia? Aku. Tanya syekh kita. Bukan saya nak bangga diri. Saya bukan tengok berkhutbah ringkas tapi padat kan. Bagi orang faham. Balasan Allah kerana salah pilih pemimpin. Siap Quran, siap hadis, siap Quran, siap hadis. Nota ada juga. Ada seorang tu di Kuala Lumpur, di bandar apa utama apa. Habis khutbah tadi saya silap tak rakam apa. Saya nak nak semua poin-poin ustaz tu. Kan? Sebab saya kebetulan ada forum perdana ni. Boleh tak bagi poin-poin? Saya kata bagi, saya bagi kertas tu. Dia tengok apa pun tak ada, ayat Quran tak ada, hadis tak ada. Loh, tu ustaz ingat macam mana? Nah, kat sini poin kita buat ni ada poin ada. Saya nak sembang sebenarnya pagi ni bab Quran, tapi dah suruh berjuang subuh tak apalah. Kan? Kan ada ayat Quran kan? Tulis Rumi bukan tulis Jawi. Tapi macam mana ustaz boleh ingat? Tu kata anugerah Allah. Mana dalil anugerah Allah? Ada dua dalil. Surah ke-15 ayat 21. Sebab tu bila orang tanya budak-budak universiti macam mana ustaz boleh ingat? Saya kata salah satunya paling utama anugerah Allah. Jawab tu dulu. Yang kedua baru kita kata jaga makanan minuman. Sebab saya belajar macam tu.
Wa in min syai' illa 'indana khazainu. Suratul Hijri surah ke-15 ayat 21. Dan apa-apa yang kamu miliki itu kurniaan dariku. Bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam, bila ditanyakan Nabi Sulaiman hebat, ada kerajaan, jin-jin pun kerja dengan dia, hebat tak? Dia boleh angkat istana dan sebagainya kan. Bila ditanya pada macam mana hang hebat, hada min fadli rabbi, surah An-Naml surah ke-27 ayat 40. Ini adalah kurniaan Allah kepadaku. Jadi bila kita berjaya dalam apa bidang tu abang, jawab dulu. Yang kedua baru kita bagi tip. Kalau nak daya ingatan kuat, jaga makanan, jaga minuman. Faham tak? Boleh faham? Nak jadi pejuang subuh bukan senang ni. Kita ni, saya nak bagi tip lah. Jangan kalau peringkat awal, jangan duk buat warak lebih sangat. Duk bangkit pukul 3 pagi tu salah. Bukan taraf kita. Kan? Kita set. Tengok kalau subuh 6.15 okey. 5.30 bangun. Tapi kalau makan benda tak elok, 5.30 tak boleh pergi. Sungguh tak boleh pergi. Tak usahlah tanya pula ustaz duk sembang kemain, ustaz mangkit awal ke? Ustaz ni kalau tak mangkit awal tak apa syekh, pahala banyak dah, kan? Faham? Mangkit 5.30. Bangun 5.30, mandi apa semua. Kan? Boleh, jangan terlalu awal. Yang penting kita nak bagi jadi sebati tu kau. Nabi bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan yang berterusan walaupun sedikit. Yang tu kita buat itu dulu. Kita kena bermula peringkat-peringkat. Fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga. Bukan senang tuan-tuan. Semayang tahajud, lepas tu nak buat semayang hajat, nak semayang witir, lepas tu siang hari ada duha, lepas tu nak baca Quran, nak selawat, nak berzikir. Kita nak maintain tu syekh, bukan senang. Kalau kita tak bersungguh, tak mujahadah, hangat-hangat ti ayam, memang tak boleh pergi. Sebab tu saya kata kita mula biar peringkat bawah dulu. Dah sebati esok 5.30, memang tiap-tiap pagi boleh 5.30. Kita anjak sikit 5.15. Akhir kita akan buat sejam sebelum subuh. Baliklah rumah pukul berapa pun, tidur pukul berapa pun, sejam belum subuh kita boleh bangun. Tapi zaman teknologi ni, kita ada menatang ni kan. Orang tua-tua ni bila dia tak kenal, dia ni menatang apa syekh? Orang Kedah tu orang menatang. Saya kata ni buaya darat. Dah dia tanya menatang kan. Kita set menatang ni, saya pun set jam kan. Syekh nak tengok berapa saya set. Tapi syekh terkejut, wali-wali dia bangkit awal. Saya kata tak usah selalu awal, agak-agak kita boleh lah. Di segi amalan, Nabi sebut dalam sebuah hadis di mana jangan kamu memberati amalan kamu, dibimbangi, akhirnya kamu jadi bosan. Orang pergi Mekah tuan-tuan. Syekh pergi Mekah ya? Syekh pergi buat haji lah, umrah tahun bila? Lama orang tak ingat. $2005. Kaabah semua pergi lah Mekah haji. Alhamdulillah. Tahun bila? Saya pergi tahun 1995, haji yang pertama. 2006 umrah daripada Yaman ke Mekah. Sebab tu saya ada di Yaman. Di Yaman ni kalau bulan Ramadan ni pas cuti. Dia duduk melengung saja di Yaman, tak jadi kerja. Jom kita pergi umrah. Dekat lah. Yaman ke Mekah sejam 15 minit. Bukan naik kereta, bukan jalan kaki, naik kapal terbang lah. Jalan kaki 3 tahun tak sampai kan. Tahun 2009 saya pergi haji kali kedua. 2016, 17, 18 turut-turut umrah 6 kali lah. Kalau umrah panjang tahun depan 2022 Disember saya nak pergi umrah. Nak pergi kali ke-7 seronok, tengok orang semua pakai pergi kan. Kalau boleh, kalau dah pelan nak pergi haji kali ketiga kan. Tapi cuma saya pesan lah, tuan-tuan dan perempuan nak pergi haji baik, nak pergi umrah baik, belajar. Jangan jadi pak turut.
dalam Islam, dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, dan jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak ada ilmu pengetahuan tentangnya. Nak buat kerja umrah, belajar umrah. Kalau nak buat kerja haji, set lah. Aku nak buat haji apa? Ifrad, tamattu, ambil tahu sikit haji qiran apa benar. Kalau set nak buat ifrad, buat ifrad. Kalau set nak buat tamattu, buat tamattu. Haji 3 ya. Haji ifrad, haji tamattu, haji qiran. Jangan jadi yang keempat, haji bakhil. Ada duit tak mau pergi. Faham? belajar. Nah, sonok tuan-tuan, tak apa pernah pergi. Oh, syok. Saya tengok baru-baru ni dalam satu video. Seorang muslimat tu dia pakai fudah apa semua. Kan? Dia tawaf. Seorang-seorang dia kan. Polis tu cari bahagianya hang ni. Kan? Tapi yang saya heran, dia tutup muka. Kan? Kita tak boleh tutup muka kan. Wajar. Saya tak tahu kot itu mazhab dia punya pasal. Tapi itulah rezeki dia. Dia tawaf seorang-seorang lah. Seronoknya kan. Bukan senang tuan-tuan. Kita duk pi tu Allah punya ramai lah. Jadi kembali pada tadi, makna kalau kita nak beramal, nak jadi pejuang subuh, pertamanya makanan minuman kita bagi berkeliar, baru dia ada kekuatan. Baik, dalam Islam dia ada dua nah, hidayah dan taufik. Main nak tengang sikit. Hidayah datang apa? Ada nama hidayah ni? Tak ada. Tak mai begini, tak apa. Taufik ada, taufik. Ada. Taufik apa? Ni, ada depan. Bukan taufik batisah kan? Yang tu awak kat mana? Awak kat mana? Macam tu punya lagu pun top gila babi pokok. Buatlah lagu-lagu lain. Tu pun aku dengar sampai habis lah. Kan? Kita manusia ni memerlukan dua. Pertama, hidayah. Hidayah makna petunjuk daripada Allah kepada seseorang untuk memahami Islam. Itu hidayah. Nah, boleh faham tak? Banyak orang kata petunjuk kan. Kita tambah sikit. Petunjuk daripada Allah kepada seseorang untuk memahami Islam. Itu yang Cat Steven boleh masuk Islam. Dulu Cat Steven lah nama apa? Yusuf Islam. Bukan Yusuf Aslam. Yang tu gerak hal. Yang tu tak mau. Kan? Yusuf Islam. Allah bagi hidayah. Kan? Kita walaupun dah Islam asal. Allah bagi. Kalau Allah tak bagi kefahaman, kita macam Islam biasa lah. Tapi sekadar Allah bagi petunjuk untuk memahami apa itu Islam. Kalau Allah tak kurnia taufik, tak boleh nak buat. Sebab tu kita perlu dua. Taufik makna pertolongan Allah supaya mudah bagi kita menunaikan perintah dia. Sebab tu kita memerlukan dua, hidayah dan taufik. Macam mana nak dapat dua-dua kak? Saat lagi saya bagi tips. Boleh? Tak lari tajuk no? Nak jadi pejuang subuh ni. Kalau lari tajuk, main ganti saya. Itu cerita dia. Hidayah petunjuk daripada Allah pada seseorang untuk mengenal dan memahami Islam. Taufik pertolongan Allah kepada seseorang supaya mudah baginya menunaikan perintah-perintah Allah. Dengar jam ni bunyi sekali ya, terus sentak mangkit. Ni kadang-kadang kat setengah jam dia ulang, punya lama sampai dia pun naik gelong. Tahu dia bunyi macam mana? Tidur. Tamu tidur. Nah, kalau orang yang betul-betul dia dengar sekali pop bangkit tu pasal dia dapat taufik. Boleh. Taufik makna pertolongan Allah. Kita duk boleh buat ni, jangan duk marah buih sangat. Bukan kita hebat, semata-mata kerana taufik daripada Allah. Tuan-tuan tahu tak apa kelebihan orang yang dapat taufik? Tak apa, saya baca dua-dua lah.
hidayah dan taufik hidayah dulu. Hidayah Allah saja boleh bagi. Tidak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis bersedih hati tahun duka cita. Khadijah wafat dan Abu Talib meninggal dunia. Kan? Dia cukup sayang pak menakannya tu. Saya tengok ada satu filem dalam YouTube, kebetulan saya tengok sikit-sikit, saya cari tajuk dia jumpa. Saya tengok sampai habis. Hari tu tak tidur siang lah. Daripada lepas Zuhur sampai asar. Muhammad Messenger of God, memang bagus. Tapi saya tak pasti. Saya ingat mungkin orang apa nama Parsi, orang apa Iran ni cerita ni. Tapi bukanlah kita terima semua tu sebagai betul, tapi jalan cerita tu syok. Tengok bagaimana daripada mula lahir, dibesarkan di Abu Talib dan sebagainya sampai wafat, memang baik nampak tu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kerana terlalu sayang pada pak menakan dia. Bila pak menakan dia tak mati dalam Islam, dia bersedih hati. Ketika bersedih hati itulah Allah turunkan ayat Quran ke? Surah ke-28, nama surah Al-Qasas ayat 56 tentang hidayah. Innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Maksudnya sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh memberi petunjuk hidayah kepada sesiapa yang engkau kasih, akan tetapi aku boleh bagi petunjuk kepada sesiapa yang aku kehendaki. Ramai keluarga kita, saya sebelah beradik. Saya seorang ya ustaz. Ada semua baru nak start. Kan? Sebelah beradik. Keluarga yang bukan ada latar belakang agama. Tak ada religious background, tak ada. Tapi Allah pilih saya kok, dia bagi kefahaman minat agama. Mak saya pun terkejut kok ni. Macam mana hang boleh jadi ustaz? Pasal apa? Dia kenal lah anak dia. Masa kecil-kecil tu buat. Bukan macam James Bond. Kan? Macam mana boleh jadi ustaz? Saya jawab, saya pun tak tahu mak. Sebab tu dalam Quran ada 5 perkara yang Allah sebut manusia tak boleh tahu. Tuan-tuan duduk sembang kemat lah. Tuan-tuan jaga, ini soal akidah. 5 perkara ni memang manusia tak boleh tahu. Surah Luqman, surah ke-31, ayat yang terakhir, ayat 34. Syekh, berapa lama dah? Berapa minit dah? Tak mau lama-lama, tak kita tinggal kapal terbang tak? 30 awal lagi. Aku terlepas kapal terbang, apa kena aku lagi? Tu pun saya dah pack dah, barang-barang siap dah. Sebab saya ada satu kelemahan. Saya tak boleh kelang kabut. Kelang kabut saya suka tinggal barang. Saya tu kelemahan saya. Tapi yang saya tak pernah tinggal kat beg duit. Macam mana pun tak pernah tinggal. Yang ni memang A lah. Dan pasal saya pergi mana saya mesti pegang. Okey ada. Kan? Pernah lah sekali dua tertinggal beg duit. Tapi yang lain kalau confirm. Kan? Baik. Ya. Apa dia? Oh tu. Boleh cakap senang, sedekah, aku nak dapat pun susah. Allah berfirman dalam surah Luqman, surah ke-31 ayat 34. Ada 5 perkara yang manusia memang tak boleh tahu. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Yang pertama, bila akan berlaku kiamat. Jadi kalau orang duk main habaq kat kita, abang, kiamat esok bulan pembuhung, menyalahi Quran, semua batal. Faham? Ni yang kuat duk sembang bohong ni Indonesia. Tak habis-habis. Kiamat nak berlaku sekian tarikh lah. Hang tahu mana? Ni Tuhan kata, aku saja tahu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak tahu. Nabi Muhammad tahu kan bila nak jadi berlaku kiamat? Tak tahu. Nabi Muhammad hanya boleh bagi tahu tanda besar dan tanda kecil. Yang kedua, wa yunazzilul ghaib. Bila hujan akan turun. Sebab tu dia sebut ramalan kaji cuaca. Nampak tak? Ni kata ramalan 27 Disember ni nak hujan pula ni. Itu ramalan. Tak apalah, sediakan payung. Kan? Tapi kadang-kadang tak turun pun. Siapa boleh tahu? Itu ramalan je. Tapi dah tahu dah bulan ni memang bulan hujan. Siap sedia. Betul tak? Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Anak di dalam kandungan. Ni ada mengandung ni.
Tak mana-mana tua-tua orang kelang tutup kan macam mana. Kelang tutup. Apa maksud? Bukan anak tu lelaki atau perempuan kau. Anak ni bahagia ataupun celaka. Siapa boleh tahu? Macam saya, mak saya macam mana boleh jadi ustaz? Siapa boleh tahu? Dia tengok video dia punya bangga lah. Mak saya orang Indonesia, kahwin dengan orang Malaysia. Bawa saya balik pergi Indonesia di Medan ceramah. Keluarga saya ramai sana. Depa sonok. Depa panggil Pak Ustaz. Kita pun pergi sana ceramah dalam bahasa Indonesia lah. Kan? Bukan muslimin dan muslimat. Ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah sekalian. Waduh Pak Ustaz. Depa syok. Bila kita cakap bahasa dia, kan pepatah Inggeris ada, when in Rome, do as the Romans do. Jadi kita nak berdakwah ni, kalau mai Pulau Pinang, lenggok-lenggok dah sikit orang Pulau Pinang semua buat lecehnya. Ya. Peace lah ngok. Hang duk cakap ayat lah. Dia mana air. Kan ikutlah. Nah, apa environment, apa persekitaran tu baru faham. Nabi pun ajak macam tu. Kan? Cakap Indonesia lepas syok. Lepas tu saya pun cakap lagi Indonesia juga ingat. Maaf ya Pak, saya ingin bertanya kepada bapak-bapak, di antara bapak-bapak siapa kepala bapak? Tu dia siapa kepala bapak? Kepala bapak tu ketua lah. Kepala polisi, kepala bapak, dia semua kepala. Dia tak? Kepala yang di jerai, gunung jerai. Nah, manusia tak boleh tahu ya'lamu ma fil arham, anak dalam kandungan. Bahagia atau sebaliknya? Tak tahu. Tapi kita sebagai ibu dan bapa didik anak-anak saya semua. Saya tak ambil anak 4 orang. 3 lelaki, seorang perempuan, semua kahwin dah. Keempat-empat dia ni saya bagi pendidikan agama. Sulung tu orang saya nak buat kerja apa? Dia hidup sampai lah. Terus saya bimbang lah, rezeki kita ada. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha, surah Hud surah ke-11 ayat 6. Dan tidaklah melata satu haiwan pun atas muka bumi ini melainkan aku yang menjamin rezeki. Saya mula-mula guru, lepas tu banker, lah pendakwah. Tahun depan insya-Allah YB. Boleh nampak ada tanya YB. Macam datang. InsyaAllah, God willing. Kan? Itu cerita. Orang tak tahu. Tak apa boleh tahu. Anak dalam kandungan ni bahagia ataupun sebaliknya. Yang keempat, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Apa yang kamu nak laksanakan pada esok hari? Boleh tahu tak? Jaya ke tak jaya? Hari ni kita duk fikir esok nak makan ikan bawal. Pergi market tak ada ikan bawal. Ada ikan jerung, dia duk ngangar siap lah. Kan? Kita semua yang hajat nak pergi jumpa simpulan esok hari, nak minta sikit bantuan. Pipi dia tak ada. Jadi usaha boleh. Tapi kita tidak menentukan esok kita berjaya atau tidak. Yang kelima, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Di bumi mana kita nak mati. Siapa boleh tahu? Tengok Dr. Harudin rahimahullah ta'ala meninggal di mana? Los Angeles ke apa? LA ke? San Francisco apa? LA kot. Seminggu kat sebelum beliau meninggal dunia, dia kirim salam kat saya. Saya ni dia sayang, anak murid paling sayang saya. Kan? Dia kirim salam, saya pun terkejut. Kan? Memang dia tahu saya ceramah macam mana, dia pernah tengok. Kan? Dia kirim salam. Seminggu lepas tu meninggal dunia. Allah sedih kita. Rupanya Allah takdir nak meninggal di sana. Kan? Jadi kita tu sodok fikirlah nak mati tak mana. Ni doa nak mati di Mekah, nak mati di Madinah. Memang ada kelebihan. Tapi Abu Jahal, Abu Lahab mati di Mekah tahu tak? Faham tak? Abdullah bin Ubay mati di Madinah kan? Mati tak mana tak apa. Asalkan amal soleh kita ada. Jadi itu dia antara apa yang saya nak sebut. Saya nak ulang semula. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, pendapatan yang kita perolehi mestilah bersih. Baru ada kekuatan. Baru Allah bagi hidayah, Allah bagi taufik. Taufik pertolongan. Muslimat tahu tak apa kelebihan orang yang Allah bagi taufik? Kita semua ni. Dia hidayah dan taufik, hidayah lah tak cukup.
Kita faham Islam tapi tak boleh nak buat. Tak maaf. Dengar cakap berislam kan? Tapi bini pun tak tutup aurat lagi. Siapa tak boleh buat? Dia tak dapat taufik. Orang yang dapat taufik, pertolongan Allah ni, di antara kelebihannya ialah dalam suratul Hijri. Tak apa, saya baca Hud dulu. Hud surah ke-11 ayat 88. Wa ma taufiqi illa biiznillah. Aku tak boleh nak buat seperti ayat macam tu. Ada Quran tak? Ambil Quran sana, lihat Quran. Yang mana kita tak ingat tu, kita tengok jarang baca ayat ni. Surah Hud surah ke-11 ayat 88. Wa ma taufiqi illa biiznillah. Ini tentang taufik. Tadi hidayah qasas. Surah apa kata? Surah Hud ayat 88. Wa ma taufiqi illa billah. Dan aku tak mampu nak melakukan ini kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi taufik ni makna pertolongan Allah. Kelebihan dia tuan-tuan dan puan-puan, orang yang Allah bagi taufik ni, iblis tak boleh nak kelentong kita. Tu kelebihan dia. Orang yang dapat taufik ni, kita dapat taufik kerana kita betul-betul ikhlas, iblis memang surrender. Dalam surah Al-Hijri surah 15 ayat 39 dan 40, iblis minta pada Allah, wala uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Wahai Allah, berilah peluang padaku untuk menyesatkan seluruh anak Adam. Iblis juga bagi tahu kat Tuhan, kecuali umat Muhammad, anak Adam yang mukhlis, yang ikhlas. Bila ikhlas, Allah bagi pertolongan, sehingga iblis sendiri tak boleh nak memperdayakan kita. Tu kelebihan taufik. Ingat nak? Hidayah Al-Qasas 56, taufik Hud ayat 88. Jadi manusia memerlukan dua sekali, hidayah dan taufik. Baik, macam mana nak dapat kedua-dua? Bila dapat dua ni senang kan, jadi pejuang subuh. Tak maaf nak, saya bukan riak kan nak. Ini yang saya aman hampir 40 tahun dah. Apa dia tuan-tuan? Tadi akak kata tu, kalau dah tinggal tu sedekah ke orang kan. Boleh cakap sedap no. Betul. Sedekah. Kalau nak dapat hidayah dan taufik, hendaklah memperbanyakkan sedekah. Orang tanya Dr. Yusuf Qardawi tentang ayat Al-Quran, bukan Quran, hadis. Hadis riwayat Imam Bukhari. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Hadis ni cerita, setiap selepas subuh, rumah kita akan dimasuki oleh malaikat. Hadis ni hadis Bukhari. Dan malaikat ni dia berdoa, Syekh. Ya Allah, ya Tuhanku, kau berilah ganti terhadap apa yang tuan rumah ini dia belanja di jalan engkau. Mai malaikat soal lagi, Allahumma ati mumsikan talafan. Wahai Tuhanku, sekiranya tuan rumah ni kedekut tak hidup masin, hang binasakanlah harta dia. Tak pasal kita tak dengar mereka. Kalau dengar lah, semua orang kuat sedekah. Dan makna saya 40 tahun dah aman, insya-Allah tak pernah tinggal sedekah. Jadi bila ditanya kepada Dr. Qardawi, apakah maksud bila kita bersedekah di jalan Allah, Allah akan memberi ganti? Dr. Qardawi jawab dengan ayat Quran surah ke-34 Sabah ayat 39, menyokong hadis Bukhari, wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu. Dan apa yang kamu belanja di jalan Allah, aku akan memberi ganti. Dengar elok. Dah dengar? Tabung duk ada. Tadi saya duk cari tabung, tak ada. Rupanya duk dalam tu. Saya ingatkan bubuh minyak wangi ada tu. Rupanya tabung. Bola besi tu. Besar tu. Bukan senang nak buat berlari kan. Tu orang tak pasal. Saya main tadi, memang amalan saya. Sampai mana-mana kuliah, subuh ke, duha ke, maghrib ke, itu amalan. Di rumah saya ada tabung.
Tabung saya tabung fi sabilillah. Saya duk tolong seorang sahabat, dah 3 tahun agak duk bayar sewa rumah dia. Dia kena stroke. Alhamdulillah. Nah, kita boleh tolong. Tapi apa kelebihan dia? Allah bagi jaminan kita belanja sesuatu di jalan Allah, Allah akan memberi ganti. Dengar elok. Ini kelebihan kita sedekah. Pertamanya, Allah kata Dr. Soqadawi, Allah akan ganti dengan kesihatan. Allahu Akbar. Ni, umur saya berapa agak-agak abang? Janganlah buat 87. Kan? Tak sampai. 67 dah kat weh. Steady lagi, sihat. Alhamdulillah. Adalah yang minor-minor, hak kronik tak ada lagi lah. Syukurlah. Saya yakin kerana saya bersedekah 40 tahun dah Syekh. Setiap hari. Ni sekali nak kapal terbang, saya tengok mana cleaner ada, saya bagi RM10. Kan? Saya nak, ya Allah, selamatkanlah perjalanan aku. Saya duduk naik kapal terbang kat berapa ratus kali dah. Nak hidup ni tak pernah jatuh, tak tahu hari ni nak jatuh. Tu pun belum tentu ni, kalau jatuh saya hidup, alih semua mati. Mana tahu berkat sedekah. Tapi Allah kata dia ganti dengan kesihatan. Atau Allah ganti dengan ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa ke? Setengah orang duit banyak Syekh, tak boleh tidur malam. Saya lambat lepas, tak apalah uyuk, tak apalah. Itulah Tuhan bagi suruh kau. Saya senang lena. Main budak bawa kereta boleh lena. Hampa jangan buat kerja tu sebab hampa martabat rendah lagi. Ya. Sebab tu kuliah subuh saya di Masjid Batu, Masjid Matan Janggut saya tutup. Tak boleh, bahaya. Berapa kali saya nak hantar divider pagi-pagi. Main seorang-seorang. Susah. Ya. Tapi Allah selamat banyak kali dah. Alhamdulillah. Saya nak keluar, saya sedekah. Ya Allah, selamatkanlah perjalanan aku. Pagi-pagi kita seorang-seorang drive ni, ada kawan boleh kalau semak. Tapi kadang-kadang ada kawan tak boleh pakai. Kawan lena dulu pada kita. Kan? Yang tu leceh. Kita nak buat teman, dia bagus mengerah lu. Kan? Dia ganti dengan ketenangan jiwa. Atau kata Dr. Soqadawi, Allah akan memperbaiki keluarga dan anak-anak kita. Masya Allah. Kita bukan tahu berkat sedekah. Anak-anak panggil elok, keluarga kita jadi keluarga contoh. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Suratul Furqan, surah ke-25 ayat 74. Tu doa itu dak baca tu. Kan? Atau dia bagi disebut oleh Dr. Soqadawi, kesihatan, ketenangan jiwa, keberkatan dalam hidup. Nampak? Berkat. Gaji tak banyak, tapi orang sini semua kaya-kaya tu, hampa duduk rumah hebat-hebat no. Hari dia ada 300,000 sebulan. Ada no, alhamdulillah. Atau duduk sedekah. Kalau boleh saya syorkan beli tabung bubuh di rumah. Habis penuh mai kat surau. Tu saya cerita banyak bagi kat menari. Ambil untuk belanja-belanja. Ya Allah, kita dapat rasa banyak dah yang saya duk syorkan sedekah-sedekah ni depa betul Ustaz. Sejak amal sampai lah, masya-Allah, Tuhan tunjuk. Kalau duit banyak je tapi selalu sakit, tak ada makna, tidak. Duit tak ada, hidup berkat, duit boleh hidup lah tapi sihat. Syekh pilih yang mana? Duit banyak sakit atau duit tak banyak sakit? Sihat. Duit banyak tapi sakit, duit tak banyak tapi sihat. Syekh pilih yang mana? Pilih yang kedua. Duit tak banyak tapi sihat. Saya pilih duit banyak dan sihat. Faham? Itu cerita nak menghilangkan tu. Seterusnya Dr. Soqadawi kata, kemuncak pada kelebihan sedekah, yang ni yang disebut Allah anugerah hidayah dan taufik. Itulah tips dia. Nak jadi pejuang subuh, jangan kedekut. Jangan kedekut. Saya tak kedekut tanya. Sahabat saya ni 26 tahun lah kawan dengan saya. Daripada kami tak ada apa, hari ni kami ada sekolah. Kami dua orang. Sekolah rendah, sekolah menengah perempuan, sekolah menengah lelaki. Tahun ke-12 dah. Ni dua ada ni. Jadi hampa ingat aku main sajalah. Main ni ada makna. Macam gambar piramid, baiknya nu apa? Baiklah, baik ada makna cik oi. Nah. Kan ni dah duk tengah buat 2.2 juta bangunan yang ke-7.
Sekolah saya beritahu kat kami, ada orang main minta derma, minta sedekah, wajib kena bagi. Jangan tak bagi. Kau bayangkan tengok, kami pelajar kami 3 buah sekolah ni 260 orang ya. Kita integrasi. Ada akademik, ada agama, ada hafaz Quran. Kita berdaftar dengan Jabatan Agama Islam Kedah. Ni tahun ke-12. Jadi saya kata bagi. Jangan tak bagi. Ada keberkatan. Pelajar 260, pekerja kami ke 63 orang. Ramai tak? Ramai oh. Tapi Syekh 2 tahun dah PKP ni, mengaji berapa hari ya? Alhamdulillah, boleh bayar gaji tu. Tak ada siapa yang resign. Kalau hari kita dengar kan, tak ada duit, tak ada duit. Jangan kedeku. Allah sebut, wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu. Kamu belanja di jalan aku ganti. Saya dah buat live kuliah duha saya. Pagi pukul 10, malam pukul 8. Sebelum ni lah PKP lah saya tak buat dah. Ustaz lain ambil alih sebab saya sibuk. Itulah sumbangan masuk. Jadi nak dapat hidayah dan taufik, nak dapat petunjuk supaya kita faham Islam, kemudian boleh beramal dengan Islam itu yang kita faham, kena kuat sedekah. Percayalah kau. Ni nak cerita nak bukan nak riak nak. Tu saya amal sedekah 40 tahun dah kau. Saya amal 4 surah Yasin, Ad-Dukhan, Al-Waqi'ah, Al-Mulk daripada tahun 1987 sampai hari ni pagi tadi baca dah. Berapa puluh tahun lah? 13 dengan 21, 34 tahun. Setiap hari tu. Tu kata istiqamah. Saya bukan ada kekuatan apa. Tuhan tolong. Saya yakin berkat sedekah. Boleh. Kan senang. Solat sunat duha, saya pernah tinggal. Saya pergi haram, saya pola, saya pergi tinggal. Lalu ni saya sambung balik. Tahajud, cerita pilah sikit lah. Bukan nak abang ni, sedekah tu. Saya mula kenal tahajud kat tahun 1988. Lepas tu saya tinggal tahajud satu malam tahun 1999. Kemudian saya tinggal pula satu malam tahun 2000 berapa. Jadi dalam tahun 88, 12 campur 21, 33 tahun. Saya baru tinggal tahajud 2-3 malam mereka. Ha? Qadha. Terus ada warak lah qadha. Benda tu sunat lah. Tak apa kita ni. Bagi para Nabi, tahajud memang wajib. Kita sunat muakkadah. Yang dituntut sangat-sangat saya tak qadha. Nak qadha apa sunat ke oi? Pinjam yang ustaz lain. Sunat tu apa ustaz? Sunat tu buat dapat pahala, tak buat tak apa. Ustaz pun tak buat, nak murid pun tak buat. Betul. Tapi macam itulah. Bagi saya tak perlu qadha. Benda tu sunat. Kalau sembahyang fardu ada 2 pandangan. Wajib qadha. Ada kata sembahyang tak ada qadha. Kan? Yang mana? Malam ada orang tanya saya, mangkit subuh tu lewat habis dah. Ustaz, saya tak qadha sebab ada ulama tak kena qadha. Kena qadha. Ada kata sembahyang tak ada qadha. Tapi saya duk fikir nak berhutang dengan Tuhan ni macam mana ni? Kan? Faham tak? Tu yang kita nak latih diri kita tu. Boleh bangun awal. Jadi pejuang subuh. Tapi saya bagi simple lah. Sedekah lah. Tuan-tuan amai mula yang ini. Amai. Beli tabung. Masuk. Saya sebulan saya buka kat tabung saya ada RM700. Tuan saya ada bagi masjid surau lagi. Makna saya ada belanja beribu untuk sedekah. Tapi Tuhan bagi daya ingatan kuat. 67 pun. Tapi boleh ingat lagi. Fakta ni. Kan? Allah bagi kekuatan. Boleh tahajud. Boleh hajat. Boleh witir. Duha. Bukan kita hebat. Sedekah tu berkat. Jangan kedekut tuan-tuan. Betul tak? Kan? Kalau betul pakai ambil yang ni. Tolong kan? Adik, mangkit tak mai? Bukan ada kerja apa. Nampak mata pun lali ya. Mana? Bagi kat pakcik-makcik ni. Kot-kot lah kan. Mangkit dia mana? Aku semua ni kan nak balik. Belum bagi sat kat pakcik-pakcik belakang.
Tengoklah tu. Nah, kok esok kami nak cari kak tak banyak dah, 1.5 juta lagi. Kami dah belanja dekat 800,000 dah. Projek ni memang besar. Ini projek saya yang ke-7, bangunan yang ke-7. Kita dah ada 6 buah bangunan. Yang ni yang ke-7. Kami masih memerlukan banyak lagi, 1.5 juta. Nah. Cuba tengok tu. Barunya terkini. Syekh, hantar pegang terkini lah lama. Terkini ya? Lama. Terkini ya? Itu terkini. Tu bangunan yang sedang dibina lah. Nah. Jadi kalau tuan-tuan ni suruh rasa nak wakaf ke, kita ambil kaedah innamal a'malu binniyat. Kita niatnya. Ini wakaf. Cuma wakaf saya nak habaq nah. Jangan niat wakaf kepada bangunan yang sedang dibina. Sebab nak dapat pahalanya lah. Wakaf ni kita mengharapkan pahala yang berterusan. Macam tadi baca, falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka ganjaran berterusan. Jadi niat wakaf bangunan yang sedia ada. Kami dah ada 6 buah bangunan. Bangunan tu depa duk baca Quran, depa duk tahajud, budak-budak kami tiap hari, ya. Niat yang tu. Jangan niat baru. Baru tak siap ni. Boleh? Kalau ada zakat pun masuklah dalam akaun ni, niat sebagai zakat. Kalau wakaf. Cuba cek flyer tu, akaun number, kod tak lagi silap ke pula pun tak tahu. Cuba tengok akaun number. Akaun number. Ada 4 akaun lah. Cek lah. Maybank 552059703378. Betul? Betul lah? CIMB 8601697814. Betul lah? Bank Islam 020200100632. Betul? Afin Bank 105460005935. Betul? Dah betul Sagi P Bank. Duk tunggu apa lagi? Tak payah P Bank kan, depa ada apa-apa QR code ada tentu apa? Ada kan? Ada zaman lah semua canggih kan. Nak duit orang macam-macam depa buat duk dak apa ni. Macam-macam. Nah, jadi cerita macam tu, kod-kod lah nak bantu kan. Yang saya lalu keluar mata ni. Nah, mudah-mudahan Tuhan tolong. Ni bangunan yang ke-7. Habis ni kah projek saya tak berhenti tu. Kita nak buka pondok dah orang bagi tanah. Nak buat macam mana? Takkan kita nak biar kosong. Pondok Mutmainah dekat itu juga. Nah, jadi itulah tips sebagai pejuang subuh. Paling mudah ialah sedekah. Yakin dan percaya Allah bagi hidayah, Allah bagi taufik, mudah untuk kita beramal. Nak buat tahajud senang, solat duha senang. Ni kadang-kadang masa banyak, habis masa itu. Jadi cukuplah. Tak ingat? Boleh. Okey. Dia sedekahlah waktu mana pun. Tak ada masalah. Tapi ada hadis yang saya jumpa, di antaranya disebut bermulanya sedekah di awal pagi itu menolak bala. Hadis saya baca tadi, malaikat doa. Ni lepas subuh dia masuk rumah kita. Kan? Jadi sebahagian ulama kata yang paling afdal selepas subuh. Tak susah kak. Sukar apa? Pergi cari tabung. Buh satu di rumah tu. Kan? Tiap-tiap hari masuk. Dah penuh esok, kan? Bawa keluar kira ada 500. Ambil duit tu kat kita, transfer 500. Masuk akaun sekolah saya, selesai masalah. Tak dengar? Tak kisahlah. Sebenarnya sedekah ni yang pentingnya keikhlasan. Saya nak sebut satu tentang sedekah. Sedekah pada orang bukan Islam juga mendapat pahala. Kena faham. Kalau tak salah saya Al-Baqarah 272. Sebab ada sahabat Nabi enggan dan tidak mau bersedekah pada bukan Islam. Bila turun ayat tu, bukan Islam pun dapat pahala asalkan ikhlas. Baiklah, dia bukan Islam ustaz, dia tak semayang, bagi kat Islam. Islam tu pun tak semayang, ada beza apa? Ada beza.
Dan ni pun tak semayang kan? Ni pun tak semayang. Orang tak semayang ni bainal abdi wal kufri tarkus salah. Hadis Muslim. Perbandingan seorang hamba dengan kekufuran ialah meninggalkan solat. Ini tak ada beza. Yang penting kita ikhlas. Walaupun dia maniam, kita bagi RM1. Saya kalau di Selangor, saya banyak bagi kat orang bukan Islam. Sampai mereka kenal saya. Nah, lepas tengok kau ni main, saya mesti dapat. Nah, kita niat kerana Allah Ta'ala, dan kita pun nak tunjuklah itulah agama kita. Nah, agama kita ni tak kira bulu. Asalkan hang susah, kita bantu. Boleh? Jadi cukuplah cakap tu, terlepas kapan terbang, hampa siap mengaku. Pukul 8 dah ni. Nah, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. Apapun itulah saya sebut tadi, kita jangan terlalu awal bangun, sukat dengan kemampuan kita, tetapi hendaklah istiqamah, berterusan. Lepas tu kita tingkat sikit sama insya-Allah boleh. Nah, tapi kena mujahadah. Bukan senang. Jadi sekadar itulah mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita bersama. Ribuan kemaafan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal ladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.